Kemudian Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang kapal yang berlayar di atas lautan dan sebagainya. Yang ini berkaitan tentang tauhid, iktikad kita kepada Allah Ta'ala. Manakala pada ayat yang bermula pada 48 dan yang kita masuk pada hari ini berkaitan tentang alam akhirat. Okey, ini berkaitan tentang alam akhirat. Okey. Baik, tengok ayat yang ke-51 sebelum kita sambung pada ayat yang ke-55, iaitu Allah Ta'ala telah berfirman, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kata Allah, wa nufikha fis sur, dan ditiup as-sur iaitu sangkakala, fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka iaitu manusia akan keluar daripada kubur lalu menuju Rabbihim yansilun, kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan kalimah al-ajdath. Fa idzahum minal ajdath. Al-ajdath adalah merujuk kepada kubur. Kenapa al-ajdath ni lebih menarik lagi? Kenapa Allah Ta'ala tak gunakan kalimah ataupun perkataan kubur, tapi digantikan dengan kalimah al-ajdath? Al-ajdath ni adalah kawasan perkuburan ataupun liang lahat yang telah lama dan tak dikenal pasti lagi dah tak nampak dah tanda-tanda itu kawasan perkuburan. Artinya Allah akan bangkitkan manusia ni walaupun beribu tahun, ratusan ribu tahun telah mati. Maknanya dah kubur tu dah lama dah, orang tak tahu pun di situ ada kubur. Di mana kawasan yang pernah ditanam manusia, semuanya akan dibongkarkan semula daripada kubur, dan semuanya akan kembali kepada Allah di hari mahsyar, sebelum berlakunya hari perhitungan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadinya di situ memberi maksud tidak ada yang terkecuali, tidak ada. Semua akan terlibat dan tidak ada yang akan dapat lari daripada balasan dan hukuman Allah. Dan Allah Ta'ala sebut macam mana manusia bangkit daripada kubur kembali kepada Allah, iaitu Allah mensifatkan manusia ketika itu dalam keadaan yansilun. Yansilun, para ulama menyebutkan dia datang daripada kalimah an-naslan. Naslan di sini, yansilun di situ merujuk kepada manusia yang keluar daripada kubur menuju ke hari mahsyar dalam keadaan mereka berjalan segera. Semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, saya nak bawa sedikit, kalau tuan-tuan perhatikan, baca dalam tafsir Ibnu Kathir, beliau mengambil satu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'arij. Dia kata apa? Macam mana manusia ni berjalan cepat menuju ke mahsyar bila keluar daripada kubur nanti selepas tiupan sangkakala yang kedua, iaitu kata Ibnu Kathir, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ma'arij, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, iaitu pada hari mereka keluar daripada kubur, iaitu hari dibangkitkan, mereka akan berjalan dengan cepat seakan-akan mereka pergi kepada berhala-berhala mereka dengan kadar segera ketika mana mereka di dunia. Maksudnya apa tuan-tuan? Ayat ini adalah sebagai satu sindiran kepada orang kafir yang mensyirikkan Allah. Di dunia ada masalah, ada dalam keadaan kesulitan, ingin berhajat, berdoa sebagainya, apa-apa semua kepada berhala, apa-apa semua kepada berhala, segera ke arah berhala. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan hari kebangkitan tidak ada lagi berhala-berhala yang kamu sembah, melainkan aku Tuhan yang Al-Malikul Muluk, Raja bagi segala raja. Aku adalah Tuhan yang layak disembah oleh manusia. Okay? Sebab itu Allah kata macam mana segeranya manusia bangkit ketika itu adalah seperti mana manusia dulu di dunia, dia kembali kepada berhala-berhala mereka. Asal ada masalah, berhala. Asal nak berdoa, berhala dan sebagainya. Okay? Jadi Allah Ta'ala tunjukkan. Dalam masa yang sama, kalimah yansilun ini juga merujuk kepada macam mana pun manusia nak larikan diri kononnya daripada mahsyar, daripada hari perhitungan, semuanya tidak dapat
melainkan semuanya dalam keadaan terpaksa pergi menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinlah kita bersangka-sangka, menjangkakan, mungkin ada yang berjalan malas, mungkin dalam keadaan kesusahan, mungkin dalam keadaan ketakutan, kegelisahan di hari mahsyar, tapi kata Allah semuanya akan pergi dalam keadaan segera sebab menyahut seruan daripada Allah pada hari kebangkitan untuk dihitungkan amalannya di hari mahsyar. Itu ayat yang 51. Manakala pada ayat yang ke-52 Allah menyebutkan qalu ya wailana, masa ditiupkan as-sur sangkakala yang membangkitkan manusia ni, qalu orang-orang kafir yang tak beriman kepada Allah, dia kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina, celakalah kami, man ba'athana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami daripada tidur kami. Tuan-tuan perhatikan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, yang ini adalah dialog daripada orang kafir. Dan kenapa Allah Ta'ala sebutkan alam barzah ataupun alam kubur itu disandarkan dengan kalimah marqadina. Marqadina itu maksudnya seperti tidur. Okey, di sini tuan-tuan para ulama dan juga golongan mufassirin memberikan beberapa pandangan mereka. Pertama, marqadina merujuk kepada alam barzah, iaitu alam kubur. Orang-orang yang kafir bila ditiup sangkakala untuk hari kebangkitan, dia kata apa? Siapa yang ganggu kami? Siapa yang membangkitkan kami daripada tidur kami? Pertama, pandangan mereka mengatakan ayat ini tak menafikan wujudnya azab kubur. Tak menafikan. Kenapa disebutkan tidur? Nanti saya sebutkan. Tapi pertama, hujah mereka, ayat ini tak menafikan azab kubur. Sebab ramai yang mengatakan bila orang kafir bangun daripada hari kebangkitan dan dia kata apa? Alam barzah, alam kubur itu adalah seperti tidur, seolah-olahnya waktu di alam kubur itu adalah waktu kerehatan sebentar. Ini pandangan yang salah daripada i'tikad kita. Dan ini adalah pandangan yang dibawakan oleh Ibnu Kathir di dalam kitab tafsirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama juga menyebutkan seperti mana disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Al-Hasan dan juga Qatadah, dia kata kalimah marqadina adalah merujuk kepada tidur yang sebentar di antara sangkakala yang pertama mematikan semua makhluk menuju kepada tiupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan semua makhluk. Maknanya dalam tempoh tu, selepas tiupan sangkakala pertama menuju tiupan sangkakala kedua tu, kata Qatadah, Al-Hasan dan sebagainya, Allah Ta'ala mengangkat sebentar azab bagi manusia yang kufur kepada Allah di alam kubur. Allah angkat sebentar. Jadi Allah kata ini seolah-olahnya seperti tidur yang sebentar. Sebab itu kalimah marqadina disebut diterjemahkan sebagai tidur ayam, tidur yang sebentar. Okey, macam kita kalau tidur yang sebentar ni bukan tidur lama. Tidur yang sebentar tu kemudian dikejut dengan keras, dia menambah kemarahan sebenarnya. Kita jadi tak suka. Kita baru nak tidur tak rasa puas, tiba-tiba orang kejut, dan kejut tu dalam keadaan keras pula. Itu menambahkan rasa sakit hati tu ada. Okey, ini Allah gambarkan kalimah marqadina. Jadi pandangan kedua kata marqadina ni tidur di alam barzah tu adalah hanya sebentar. Azab kubur tu ada, tapi dia hanya diangkat sebentar di antara tiupan sangkakala pertama menuju kepada tiupan sangkakala yang kedua. Yang ini pandangan daripada Al-Hasan, Qatadah, Ubay bin Ka'ab, Mujahid dan sebagainya. Okey, pandangan yang ketiga pula mengatakan yang disebutkan sebagai marqadina, alam barzah itu sebagai tidur yang sebentar, adalah nak tunjukkan adalah satu ucapan kecelakaan kepada orang-orang yang menafikan kebenaran Rasul yang pernah mereka bertemu di dunia dahulu. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita tidur, kita dah bermimpi sekian. Bila kita bangun, kita kata apa? Alah, rupa-rupanya mimpi saja. Ingat benda yang betul. Kan? Itu satu ucapan kekecewaan. Samalah ucapan ini yang diucapkan oleh orang kafir, yang mana mereka telah memperuntukkan seluruh hidup dunianya untuk dunia. Tiba-tiba baru dia sedar, rupa-rupanya dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Sebab adanya kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang lebih utama di hari akhirat.
Okey, jadi kalimah marqadina tu soalan bangkit daripada tidur adalah untuk menunjukkan apa yang mereka lakukan di dunia adalah tak jauh dan tak jauh bezanya dengan orang yang hanya tidur sebentar. Okey, hanya pendek saja ruang waktu tu, tapi telah menghabiskan seluruh modal hidupnya adalah untuk mengejar dunia yang sebentar. Sepatutnya dihabiskan untuk akhirat yang selama-lamanya. Okey, jelas tuan-tuan Kalau tak jelas ataupun kurang faham, tuan-tuan boleh komen supaya saya boleh tersemak dan saya akan cuba bantu tuan-tuan. Kalau kurang faham, saya akan explain lagi sekali. Okey, ini 3 pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Okey, kemudian tuan-tuan, Allah Taala sambung, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Pada ayat ni, hadza sambungan pada ayat tersebut tuan-tuan, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Di sini para ulama tafsir membahagikan kepada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun adalah merujuk kepada ucapan orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ini yang dipegang oleh majoriti ulama salaf. Okey, majoriti ulama salaf memegang kalimah hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini adalah dialog bagi orang beriman. Tadi qalu ya wailana man ba'athana bi marqadina, ini dialog orang kafir. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, ini dialog orang beriman. Macam mana tuan-tuan? Kata para ulama salaf, bila orang kafir ditiupkan sangkakala kedua, berlakunya hari kebangkitan, mereka bangkit, dia kata celakalah siapa yang kejutkan kami daripada tidur ni. Maknanya dia tahu dia akan menuju kepada kecelakaan, azab demi azab selepas itu. Tapi bagi orang yang beriman, tiupan sangkakala yang kedua tu adalah satu berita kegembiraan, dan dia akan kata hadza ma wa'adar rahman, inilah janji Tuhan yang dahulu kita pegang, yang dulu kat dunia kita berpegang, kita sanggup melakukan apa saja untuk beriman, mentaati perintah Allah. Kerana apa? Janji Allah adanya pahala, adanya ganjaran, adanya syurga pada hari akhirat. Jadi benda tu satu benda yang puas. Dulu orang-orang kafir hina kita, mengata kita mana azab, mana akhirat, mana hari kebangkitan. Inilah hadza ma wa'adar rahman, inilah janji Tuhan yang dulu kita pegang ni, yang kita pertahankan. Wa sadaqal mursalun, dan apa yang telah dibenarkan oleh rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, pandangan pertama mengatakan ini adalah ucapan orang yang beriman. Orang kafir dalam keadaan kekecewaan, orang beriman dalam keadaan kegembiraan. Pandangan yang kedua pula, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, ini kata para sebahagian ulama kata ini adalah pandangan bagi ini adalah ucapan para malaikat. Maknanya bila orang kafir bangkit daripada kubur selepas tiupan sangkakala yang kedua, dia kata celakalah siapa yang bangkitkan kami daripada tidur. Malaikat-malaikat yang duduk di situ semua mengatakan inilah janji Tuhan, dan inilah yang dibenarkan oleh para rasul yang diutuskan oleh Tuhan. Okay, satu ucapan penghinaan kepada orang kafir. Manakala pandangan yang ketiga pula kata bukan ucapan orang beriman dan juga bukan ucapan orang kafir, bukan ucapan para malaikat, tapi pandangan ketiga kata ini juga adalah ucapan daripada orang kafir untuk menunjukkan kekecewaan dia. Dia kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah saya, rugilah saya, malanglah saya. Siapalah yang bangkitkan saya daripada tidur yang sebentar tadi? Dan orang kafir sini kata hadza ma wa'adar rahman, inilah janji Tuhan, wa sadaqal mursalun, dan inilah benarlah para rasul yang diutuskan oleh Tuhan yang selalu selalu mengingatkan kita, menasihati kita tentang hari akhirat. Jadi tuan-tuan perhatikan ayat 52 ni memberi maksud yang sangat mendalam kepada kita supaya meyakini, berpegang sungguh dengan adanya alam barzah, alam akhirat, alam kubur, dan juga adanya alam akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tak menjadi orang yang akan menyebut ucapan-ucapan ini. Sebab itu tuan-tuan perhatikan kalimah qalu yang ini adalah fi'lul madhi. Fi'lul madhi ni adalah past tense. Sedangkan ini adalah cerita hari akhirat. Seperti mana saya sebut pada tuan-tuan dalam i'jazul lughah, dalam bahasa dalam Al-Quran ada mukjizat bahasa. Bila Allah cerita berkaitan tentang akhirat,
dan Allah gunakan past tense, kata kerja lepas, benda yang dah berlaku, itu bererti adalah perkara yang pasti berlaku. Okey, saya ulangi sekali. Bila Allah cerita tentang alam akhirat, benda yang akan berlaku, tetapi dengan kata kerja yang sudah berlaku, iaitu past tense, itu bererti perkara yang mesti berlaku, pasti berlaku. Kenapa tuan-tuan? Bagi kita benda ni belum berlaku, tapi dalam ilmu Allah itu adalah perkara yang sudah berlaku di dalam ketetapan Allah. Jadi sebab itu Allah gunakan past tense. Okey, nak menunjukkan ini adalah perkara yang pasti berlaku. Jadi mudah-mudahan kita tak nak jadi orang yang tak beriman pada Allah, dan kita doa sungguh janganlah kita menjadi orang yang akan mengucap ucapan ini, ya wailana man ba'athana min marqadina. Jadi tuan-tuan, bila baca Yasin jumpa ayat-ayat seperti ini, menjadi amalan para orang-orang saleh terdahulu, jumpa ayat-ayat berkaitan dengan syurga, berdoalah pada Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga. Bila bertemu dengan ayat-ayat berkaitan tentang orang kafir dan juga neraka Allah, berdoalah supaya dijauhkan daripada azab api neraka dan daripada tergolong dalam golongan kafir. Kalau kita memahami ayat-ayat Quran seperti ini tuan-tuan, sudah pasti kita akan baca Quran lebih rasa kemanisan dia. Bahkan diselang-seli pula tuan-tuan dengan ketakutan, dengan kegembiraan dan sebagainya. Ini berbicara berkaitan tentang hari kebangkitan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Sementara kita sebut ayat 52 ni, saya nak sentuh sikit pada tuan-tuan berkaitan tentang alam barzah. Okey, alam barzah ni ataupun alam kubur dikenali sebagai alam barzah. Barzah ni maksudnya dinding. Daripada alam dunia menuju kepada alam akhirat ada dibatasi dengan dinding, di tembok. Ada tembok yang menghalangnya, yang itu namanya barzah, dan ia merujuk kepada alam kubur. Wujud ke tidak alam kubur? Jawapannya adalah wujud, dan ini yang Allah Ta'ala rakamkan daripada Quran dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. Antara contoh dalilnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bila bercerita tentang Fir'aun, dan bila Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang pengikut-pengikut Fir'aun, kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha uduwan wa asyiyya. Kata Allah Ta'ala, yang mana Fir'aun tu nanti akan diseksa di dalam kubur nanti pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Maknanya alam barzah atau alam kubur itu berlaku sebab Fir'aun diazab seperti itu. Yang kedua, seperti mana saya sebutkan pada tuan-tuan, Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang dibacakan, dan ini sunnah Nabi. Selepas kita baca fil alamina innaka hamidun majid di tahiyat akhir, sebelum kita memberi salam, beberapa waktu yang tinggal tu tuan-tuan, Nabi ajar untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wal azabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab api neraka Jahannam dan juga azab kubur. Nabi sebut azabil qabr, azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril min fitnatil masiihid dajjal. Ada 4 perlindungan yang Nabi ajar kita supaya minta pertolongan dan bantuan daripada Allah. Salah satunya daripada perlindungan daripada azab kubur. Itu bererti azab kubur ada. Bahkan tuan-tuan, dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Ghazali menunjukkan kepada kita azab kubur ni, dia memberi contoh gambaran kalau ada orang menafikan satu jenazah dikebumikan, digali sebulan 2 bulan berikutnya, tengok jenazah ni elok sahaja, tak nampak pun tanda-tanda diseksa, adakah azab kubur tak berlaku? Kata Al-Ghazali, azab kubur itu seolah-olahnya seperti mimpi. Hanya mereka yang bermimpi, seolahnya hanya mereka yang bermimpi sahaja yang merasainya. Contohlah, kita tidur dengan pasangan kita, dengan sesiapa pun di tempat yang sama, dalam mimpi kita dikejar, dipatuk ular, kata Al-Ghazali dia dalam kitab I'tisad dia. Dia kata seolah-olahnya dikejar, dipatuk ular. Hanya kita yang dalam mimpi tersebut yang merasa kesakitannya, ketakutan dikejar oleh ular tersebut. Orang yang berada di sekeliling kita, yang tidur di sebelah kita ataupun yang sedang memerhatikan kita tidur, tak nampak dan tak merasainya. Hanya kita sahaja. Maka begitulah keadaannya mereka yang mengalami azab kubur. Dan Al-Ghazali juga menyebutkan dalam kitab Ihya dia, kata Al-Ghazali, Allah Ta'ala ni nak menimpakan apa sahaja kesakitan, azab kepada sesiapa manusia itu atas kehendak dia. Sebagai satu contoh, kita tengok kata Al-Ghazali, ular ni sebenarnya tak bahaya. Yang bahaya pada ular adalah racun.
kan, bisa ular tu, racun ular tu yang menjadi bahaya. Dan racun ular pun tak bahaya melainkan bisa ataupun racun ular tu terkena pada tubuh manusia. Sebab racun ular ataupun bisa ular tu pada tubuh dia tak ada racun. Sebab racun dan bisa ular tu ada dalam badan ular, tak memberi efek untuk dia mati pun. Bahkan itu menjadi senjata dia. Tuan-tuan faham maksud saya? Ular sebenarnya tak bahaya, yang bahaya adalah bisa dia. Bisa dia pun sebenarnya tak bahaya. Untuk dia tak bahaya, tetapi bahaya bila dia terkena pada tubuh manusia. Dan sebenarnya nak kata tubuh manusia terkena bisa ular pun sebenarnya tak bahaya, melainkan yang meletak bahaya, kesakitan dan mudarat adalah kerana Allah. Jadi Al-Ghazali datangkan dalil seperti itu tuan-tuan, memberi maksud kepada kita azab Allah ni walaupun kita tak nampak dengan mata kita, khususnya dalam azab kubur, tapi hakikatnya kesakitan azab tu adalah datang daripada Allah. Kalau dia menghendaki azab kesakitan, kita akan merasainya. Okey, ini antaralah hujah dari sudut kita sebut hujah akli, dari sudut akal, logik yang dibawakan oleh Al-Ghazali untuk menjawab tuduhan mereka yang tak mempercayai adanya azab kubur. Tadi kita bawakan dalil-dalil dari Quran dan hadis, yang ini adalah dalil dari sudut logik. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bahkan kalau tuan-tuan perhatikan, Nabi SAW nak membuktikan adanya azab kubur, Nabi ada memberitahu beberapa hadis bercerita tentang faktor-faktor yang menyebabkan manusia diazab di dalam kubur. Bukan azab di akhirat, azab di dalam kubur. Pertama, Nabi sebut dari riwayat Ibnu Hibban, ada ular-ular yang besar yang akan duduk bersama dengan kita di dalam liang lahat kita, yang mana ular ini digelar sebagai tinnin. Okey, ular-ular ini digelar sebagai tinnin, ular-ular besar yang akan menggigit, mematuk dan sebagainya. Dan para ulama kata ular-ular ini banyak, terlalu banyak, bergantung kepada kejahatan dan keburukan akhlak kita di dunia, maka ular-ular inilah yang akan menjadi simbolik yang berada dalam liang lahat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis yang popular berkaitan tentang istibra', iaitu orang yang tak membasuh dengan bersih air kencingnya, kan, dia tak menyucikan air kencingnya, menjadi asbab dia akan diseksa di dalam kubur nanti. Dan yang ketiga, iaitu berkaitan tentang si mati yang mewasiatkan kepada keluarganya untuk meratapi kematian dia. Ini akan menjadi azab kepada ahli kubur ataupun si mati itu nanti di dalam kubur. Ini semuanya menjadi asbab kepada azab-azab di dalam kubur. Saya nak bagi contoh, nak bagi sikit detail tuan-tuan. Yang Nabi sebut di sini tuan-tuan, meratap kepada si mati yang menyebabkan si mati akan diseksa dalam kubur ni apabila si mati mewasiatkan. Nanti kalau ayah mati, abah mati, nanti ratap, nangis ya. Yang itu yang menjadi azab kepada si mati. Tetapi kalau kita mati, keluarga kita menangisi kematian kita, itu tak menjadi azab kepada si mati. Kenapa? Sebab ia tak diwasiatkan. Bahkan ia adalah fitrah kepada manusia setelah kehilangan orang yang tersayang. Berlaku pada Nabi SAW, bila pada anak-anak baginda Nabi wafat, dan sahabat Nabi melihat wajah Nabi memang basah sehingga membasahi janggut Nabi. Kesedihannya Nabi mengenangkan kehilangan dan kewafatan anak-anak baginda Nabi SAW. Itu bukan perkara yang dilarang. Yang dilarang adalah mewasiatkan. Kena ni, kalau tengok pada agama lain, ada diupah pula supaya golongan kumpulan-kumpulan untuk menangisi kepada si mati yang telah meninggal dunia. Okey, yang ini yang menjadi azab. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu berkaitan tentang ayat yang ke-52. Ayat yang ke-53, Allah Ta'ala menyebutkan, in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada teriakan, jeritan pada hari tersebut illa sayhatan wahidah, melainkan satu teriakan sahaja, fa idzahum jami'un ladaina mudarun, maka secara tiba-tiba seluruh manusia akan dikumpulkan kepada kami, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa tuan-tuan? Di sini Allah menunjukkan kekuasaan dan ketuhanannya dengan cara tidak menjadi satu kesusahan bagi Allah untuk menciptakan
mematikan dan menghidupkan semula makhluk-makhluknya hanya dengan sayhatan wahidah, hanya satu teriakan saja, bukan dengan satu proses, bukan dengan satu tempoh, bukan dengan satu masa, tak, hanya sayhatan wahidah, satu teriakan, satu jeritan, yang mati semua dibangkitkan dan dihidupkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita boleh nampak betapa hebat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-54, Allah Taala menyebutkan فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Pada hari tersebut, pada hari kiamat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa dengan kalimah فَالْيَوْمَ, al-yaum, pada hari, maknanya merujuk kepada hari kiamat, seolah-olahnya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak kita bawa diri kita pergi gambaran hari kiamat. Kita kena bayangkan diri kita berada di hari kiamat. Fal yaumala, pada hari tersebut, pada hari kiamat, Allah Ta'ala nak bila kita membaca, kita bawa diri kita, gambarkan keadaan ketika itu. La tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang akan dizalimi dirinya, tidak ada. Dia terkena satu hukuman pun ataupun dia diberi satu balasan pun, tidak ada satu pun yang dizalimi, melainkan semuanya atas pilihan dan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang manusia. Wala tujzaun, dan juga tidak akan dibalasi pahala bagi dia, illa ma kuntum ta'malun, melainkan itu adalah apa yang telah dikerjakan oleh manusia. Maknanya apa tuan-tuan? Bagi kita yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kita meyakini Allah itu adalah Tuhan yang al-adlu, Tuhan yang sangat adil, yang maha adil. Setiap balasan yang kita terima, setiap balasan hukuman yang kita terima, semuanya atas tindakan kita, semuanya atas perbuatan kita. Tidak ada satu pun kezaliman. Sebab itu dah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bila manusia bertemu dengan Allah di hari mahsyar, di mahkamah Allah, sebelum dihisab akan dibentangkan buku amalannya sejauh mata memandang. Dibentangkan daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara, semuanya akan dibentangkan. Lalu Allah Ta'ala akan bertanya kepada manusia, beritahu kepada kami apa yang kurang dan apa yang lebih. Kalau kami letakkan lebih dosa yang kamu lakukan, kamu tak buat, kami catat, kamu buat, bagi tahu. Kalau amalan soleh yang kamu buat, kami tak catat, kami kurangkan, bagi tahu. Masa tu kata Nabi SAW, tidak ada satu manusia pun yang akan mengatakan ya ada. Semuanya mengatakan ia telah sempurna dan cukup. Maknanya tak ada satu pun kekurangan dan kelebihan, yang terlebih dan terkurang, tak ada. Semuanya yang dicatat, semuanya apa yang telah kita lakukan. Okey, yang ini tuan-tuan menambah ketakutan kita. Dan kita pernah bertemu dengan beberapa ayat sebelum ni di juzuk Amma. Allah Ta'ala menyebutkan manusia bangkit daripada kubur. Dia bukan sekadar dibangkitkan, bahkan didatangkan semua ingatan tentang amalan yang telah dia lakukan. Sekecil-kecil amalan baik sampailah sebesar amalan baik, semuanya Allah datangkan ingatan. Sekecil-kecil amalan jahat sampailah sebesar-besar amalan jahat, semuanya akan diingatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagi orang yang melakukan amal soleh walaupun sekecil zarah, dia akan diperlihatkan amalannya. Bagi mereka yang melakukan amalan kejahatan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan amalannya. Semua akan dibentangkan. Okey, di sini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Ta'ala mendatangkan cerita bagaimana berlakunya hari kebangkitan, ayat 55 yang kita nak masuk hari ini tuan-tuan, iaitu Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang ganjaran, balasan bagi mereka yang melakukan amal soleh dan beriman kepada Allah sepanjang hayatnya di dunia. Baik, tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-55. Ada apa-apa soalan ke sebelum tu? Bang Syuaib, ada soalan? So far tak ada, okey. Okey, terima kasih kepada tuan-tuan semua. Mohon komen ataupun share kepada di Facebook tuan-tuan semua. Mudah-mudahan kita dapat memanjangkan manfaat daripada majlis ini. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah.
Okey, kita perhatikan ayat yang ke-55 surah Yasin. Ini surah ni surah yang kita biasa baca malam Jumaat kan. Jadi tuan-tuan malam ni kalau baca paling tidak separuh daripada surah Yasin yang kita dah tadabbur dan kita tafsirkan ni tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi satu panduan, menjadi keseronokan kita bila kita membaca surah Yasin. Sebelum ni kita baca dalam keadaan kita baca sahaja. Kali ini kita baca dalam keadaan kita dah mula memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya sebut pada tuan-tuan, ramai yang tersalah gunakan surah Yasin, iaitu pada ayat ke-9. Biasa ni masyarakat kita, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jumpa immigration, jumpa custom, jumpa polis, jumpa trafik, baca seolah-olahnya nak melindungi dia, tak nampak. Hakikatnya tuan-tuan, bila kita baca tafsir, sebenarnya tidak. Ni cerita tentang orang yang tak mendapat hidayah. Allah letakkan dinding depannya, Allah Ta'ala letakkan dinding belakangnya, sampai dia tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terhalang untuk dapat hidayah dan kebaikan daripada Allah. Bila kita dah faham, baru kita rasa ayat ni tak kena rupanya nak dijadikan amalan kan. Jadi sebab itu penting tuan-tuan untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok ayat yang ke-55. Allah Ta'ala menyebutkan, inna ashabal jannah al-yawma fi syughlin fakihun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni-penghuni syurga, al-yawm, pada hari kiamat nanti, fi syughlin fakihun, mereka akan berada di dalam kesibukan dan dia akan berada dalam kesibukan untuk menikmati kesenangan dan kepuasan yang Allah Ta'ala berikan di dalam syurga. Baik, ayat ke-55 tuan-tuan sampai ayat yang ke-57, di sini Allah Ta'ala ayat 55 sampai 58, Allah Ta'ala datangkan 4 ayat berkaitan tentang balasan ahli syurga. Okey, saya baca dulu terjemahan dia, nanti kita akan ulas. Kemudian Allah kata, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Kata Allah Ta'ala, dan mereka bersama dengan isteri-isteri mereka, pasangan-pasangan mereka, fi dhilalin, akan duduk di bawah teduhan pokok yang sangat rindang, 'alal araiki muttaqiun, dalam keadaan mereka bersandar di atas pelamin-pelamin mereka. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un, dan mereka akan memperolehi buah-buahan dan memperolehi apa yang telah mereka hajatkan, yang mereka pintakan. Salamun qaulan mir rabbir rahim, dan kepada mereka penghuni syurga dikatakan salam, ucapan salam sebagai ucapan selamat, mir rabbir rahim, iaitu daripada Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Okey, punya banyak cerita tentang syurga tuan-tuan, tapi Allah highlightkan beberapa ayat. Okey, Allah Ta'ala highlightkan beberapa sudut bercerita tentang syurga. Ada sebab dia. Baik, perhatikan. Pada ayat ke-55 Allah kata apa? Inna ashabal jannah, sesungguhnya. Jadi sini ada takkid, Allah Ta'ala tegaskan, bagi penghuni syurga pada hari kiamat nanti, al-yaum fi syughlin fakihun, mereka akan disibukkan dengan kenikmatan. Disibukkan dengan kenikmatan. Hum wa azwajuhum fi dhilal, dan mereka bersama dengan pasangan, dengan suami, dengan isteri, dengan sesiapa dalam syurga nanti, dengan keluarga mereka, akan duduk bersandar di bawah teduhan yang sangat teduh, terlepas daripada terikan cahaya matahari dan sebagainya. Baik, punya banyak cerita tentang syurga tuan-tuan, nikmat itu, nikmat ini, tetapi Allah highlightkan kepada kita dalam surah ini ada 2 ayat ataupun 3 ayat di sini yang berkaitan tentang syurga. Pertama, tuan-tuan perhatikan kalimah syughlin fakihun. Syughlin fakihun, disibukkan dengan kenikmatan. Yang kedua, Allah highlightkan hum wa azwajuhum fi dhilal, mereka dan pasangan mereka duduk di bawah satu teduhan dalam keadaan bersandar. Yang ketiga, lahum fakihatun wa lahum ma yad'un, mereka akan boleh memperoleh buah-buahan yang pelbagai dalam syurga, dan mereka akan dapat apa yang mereka hajatkan. Ada 3 benda Allah highlight di sini tuan-tuan. Kenapa 3 perkara ni? Sebenarnya dia tak lari dengan topik awal kita tuan-tuan, iaitu berkaitan tentang orang yang berdakwah. Pada surah awal surah Yasin ni kita ada bicara tentang Habibun Najjar, yang bukan Rasul, yang telah membenarkan 3 Rasul
yang telah diutuskan di satu kota, namanya kota Antakya. Ini pandangan daripada ulama tafsir lah. Cuma ada yang kata jangan di-highlightkan penduduk Antakya sebab dia bukan cerita tentang kebaikan, dia cerita tentang keburukan. Takutlah orang yang mendengar kata, oh ni kaum yang inilah kota yang jahat yang dirakam dalam Quran. Sebahagianlah pandangan ulama kata. Yang mana Habibun Najjar ni adalah seorang lelaki yang bukan rasul, telah membenarkan 3 rasul dan dia telah dibunuh oleh kaumnya. Di situ tuan-tuan, kalau diperhatikan, Allah Ta'ala tak sebut pun Habibun Najjar ni telah mengislamkan penduduk-penduduknya, kaum-kaumnya. Tidak ada pun. Tapi diberitahu dia membenarkan 3 rasul lalu dibunuh. Bila dia bunuh tuan-tuan, terus Allah Ta'ala kata, qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah kata asbab dia berdakwah menyebabkan dia masuk syurga Allah. Saya pernah tekankan di sini tuan-tuan, kita masuk syurga bukan kerana ROI kita, kerana kita berdakwah. Maknanya kita masuk syurga, membezakan tingkatan kita dalam syurga adalah merujuk kepada berapa ramai yang Islam di tangan kita, berapa ramai yang telah beriman di tangan kita. Tak. Allah kata asal kamu buka mulut berdakwah, itu menjadi jalan kepada kamu untuk masuk syurga. Kalau ada yang terima dakwah kamu, beriman di tangan kamu, atau hidayah Allah kamu adalah perantaran, itu bonus. Maknanya setiap amalan yang dilakukan oleh orang yang menerima dakwah kita menjadi pahala untuk kita di hari akhirat. Itu bonus. Tapi Allah kata asal kamu buka mulut untuk berdakwah, itu peluang kamu untuk masuk syurga. Dan pada ayat 55 Allah kata apa? Bagi orang yang keluar berdakwah di dunia tuan-tuan, ni bukan cerita ustaz, tok guru, lecturer pengajian agama, tak. Semua orang yang beriman yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, semuanya bertanggungjawab atas kerja dakwah, kerja agama. Allah kata asal kamu berdakwah, buat kerja agama, meninggikan agama Allah, menyampaikan agama Allah, inna ashabal jannah fi syughlin fakihun. Tuan-tuan nampak dia punya satu persamaan dia. Di dunia dahulu kamu sibuk dengan kerja agama, kerja dakwah. Orang lain buat keuntungan, orang lain buat kekayaan di dunia, kamu tak. Kamu sibuk untuk meninggikan agama Allah. Kamu sibuk menyampaikan agama Allah. Hidup kamu biasa-biasa sahaja, tak kaya, tak mewah pun. Hidup kamu biasa sahaja, tapi lebih untuk usaha buat kerja agama. Kalau dunia dahulu kamu sibuk dengan urusan agama, akhirat Allah sibukkan kamu dengan kenikmatan di dalam syurga. Sebab itu Allah sebut kalimah fi syughul. Syughul tu maksudnya sibuk. Sibuk. Dia sibuk dalam syurga, iaitu sibuk dengan fakihin, dengan kenikmatan, tenggelam dengan kenikmatan di dalam syurga Allah. Sibuk tuan-tuan. Bayangkan, adakah orang terima nikmat dia sibuk? Maknanya apa? Nikmat terlalu banyak, melimpah-limpah, sampai dia sibuk untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga. Dunia kamu sibuk dengan kerja agama, dunia kamu sibuk dengan kerja dakwah, macam-macam. Kamu sampai terpaksalah meninggalkan urusan-urusan yang sepatutnya kamu boleh jana pendapatan, kamu boleh jadi kaya, kamu buat kerja Allah. Akhirat Allah balas dengan kesibukan kesibukan kenikmatan di dalam syurga. Okey. Tuan-tuan perhatikan kalimah fakihin. Kebanyakan diterjemahkan kalimah fakihin ni adalah bersenang-senang ataupun kenikmatan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalimah fakihin di sini, kalimah fakihin di sini tuan-tuan, sebenarnya merujuk kepada tersenyum yang tak putus-putus. Okay, fakihin dekat sini adalah senyuman yang tak putus-putus. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tak bercerita tentang apa yang ada dalam syurga. Sebab benda yang ada dalam syurga adalah sesuatu yang tak boleh digambarkan, sesuatu yang tak boleh diceritakan. Terlalu dipenuhi dengan kenikmatan, terlalu dipenuhi dengan kegembiraan, keseronokan, macam-macam. Allah Ta'ala tak cerita apa dalam syurga. Tapi Allah kata apa? Apa yang ada pada ahli syurga, antaranya syughulin fakihun. Dia sibuk dengan kenikmatan. Macam mana? Fakihun, iaitu dia sentiasa tersenyum tuan-tuan. Maksudnya apa? Bila kita, macam orang kata, orang baru kahwin tuan-tuan, berseri wajah pengantin tu. Kenapa berseri? Seronoknya dia, gembiranya, naik seri pada wajahnya. Sebab itu Allah sebut dalam ayat lain, wujuhun yauma izin na'imah. Bagi penghuni syurga, wajahnya
jelas pada wajahnya dalam keadaan na'imah, dipenuhi dengan kenikmatan yang terlalu banyak sampai terpancar pada wajah dia, kegembiraan yang terlalu banyak sampai terpancar pada wajah dia. Okey, jadi Allah sebutkan macam mana nikmat dalam syurga tu, dia terlalu sibuk dengan kenikmatan sampai terpancar kegembiraan, senyuman pada wajahnya tak putus-putus, tak ada satu pun kedukaan dan kekecewaan dia. Bahkan kalau tuan-tuan baca dalam tafsir Ibnu Kathir, sahabat Nabi dan juga para ulama menyebutkan, antaranya para tabi'in menyebutkan, iaitu mereka yang masuk dalam syurga ni syughulin fakihun, artinya dia terlalu banyak nikmat dia terima, sibuk dengan nikmat ni sampai dia melupakan orang lain, iaitu manusia-manusia yang diazab di dalam neraka. Dah tak peduli dah benda-benda tu. Yang dia tahu sekarang adalah kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh kata beralit lah tuan-tuan, terlalu ralit dengan kenikmatan tu sampai kita tak ingat apa dah. Istilah orang kita sebut sampai lupa daratan dah, lupa dunia dah. Itu kenikmatan yang terlalu banyak yang Allah Taala timpakan, berikan kepada penghuni-penghuni syurga. Tuan-tuan faham maksud saya tadi? Kerja di dunia dulu dengan kerja dakwah, kerja agama sibuk tuan-tuan, menyebabkan dia akan disibukkan di dalam syurga Allah dengan kenikmatan. Okey, jadi sebab itu Al-Ghazali pun pernah menyebutkan dalam kitab Ihya, dia kata apa? Orang yang berpeluh-peluh, yang bersusah-susah di dunia ni nak buat kerja agama ni, kerja Allah ni dengan ibadah-ibadah dia, peluh itulah yang tak akan keluar di hari mahsyar. Tapi manusia yang tak pernah berpeluh di jalan Allah dalam ibadah kepada Allah di dunia ni, maknanya tak pernah bersusah payah, peluh itulah yang akan keluar di hari mahsyar sampai menenggelamkan manusia di hari mahsyar. Sebab itu Nabi kata, di hari mahsyar ada manusia peluh sampai buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada yang sampai ke paras telinga dia kan, di paras hidung dia. Ni peluh-peluh yang tak pernah keluar di jalan Allah di dunia ni. Maknanya dia tak pernah buat kerja agama, dia tak pernah bersusah-susah dalam melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peluh tu akan keluar di hari mahsyar. Kita bayangkan tuan-tuan, nak buat ibadah, buat amal soleh, kerja agama dekat dunia bukan senang, susah. Kita terpaksa korbankan masa kita. Kita kadang-kadang terpaksa korbankan keluarga kita. Bahkan kadang-kadang kita terpaksa ketepikan emosi dan perasaan kita hanya untuk meninggikan agama Allah. Kita rasa benda tu tak boleh nafikan. Okay? Terpaksa sibuk urusan itu, sibuk urusan ini, sibuk dengan kerja-kerja NGO dan sebagainya untuk agama Allah ni. Memang sangat sibuk, tapi Allah Ta'ala kata itu adalah pelaburan perniagaan yang paling berbaloi untuk kamu di dunia. Okay? Sebab kamu akan dikumpulkan hari akhirat dengan kenikmatan-kenikmatan yang berganda-ganda lebih banyak lagi daripada dunia. Okay? Baik, perhatikan pula ayat 56. Setelah Allah kata mereka sibuk dengan kenikmatan syurga, ayat ke-56 Allah kata wa hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangan mereka fi dhilal, duduk di bawah satu teduhan. Okey, dia duduk mereka dengan pasangan mereka duduk dalam teduhan. Kenapa tuan-tuan? Orang yang buat kerja agama di dunia tak dinafikan. Ada kalanya dipulaukan, ada kalanya diasingkan, ada kalanya bersendirian, tak disukai, main perasaan saja tuan-tuan, main emosi. Orang tak suka saya. Ni yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Ni surah ni adalah zaman Mekah. Mereka berdakwah, mereka dipulaukan oleh keluarga, mereka dipulaukan oleh masyarakat dia, mereka dibenci oleh tuan-tuan mereka sampai dibunuh, diseksa. Ayat ni turun selepas Nabi di pulau 3 tahun tuan-tuan. Jadi kata Allah, apa yang kamu rasa hari ini tak apa, ini adalah kerja dakwah kamu, kerja agama kamu, perniagaan kamu dengan Allah. Tapi hari akhirat, hum wa azwajuhum, kamu dan pasangan kamu, suami kamu, isteri kamu, semuanya akan bersama di dalam syurga Allah, duduk di bawah teduhan pula. Tak faham maksud dia? Tak faham maksud saya kan? Maksudnya dulu kamu bersendirian buat kerja agama, kita ada kumpulan kita lah, kita buat kerja agama dengan pasukan kita, dengan tim kita, dengan NGO kita, organisasi kita, banyak. Tapi kita tak nafikan orang tak suka, kita tak nafikan perasaan kita, kita tak nafikan ada orang tak berapa berkenan dengan kerja dakwah kita. Ada je yang membenci, memusuhi kita. Allah kata jangan risau, hum wa azwajuhum, kamu akan ada teman-teman kamu dalam syurga nanti. Yang di neraka nanti yang bersendirian. Orang yang duduk dalam syurga tuan-tuan, semuanya akan duduk dalam keadaan berkumpulan, duduk dalam keadaan berkeluarga. Okay? Duduk dalam keadaan berpasangan-pasangan, bersahabat-sahabat, berteman-teman dalam syurga. Ramai-ramai tuan-tuan, gembira. Neraka tidak.
Mereka duduk dalam neraka adalah dalam keadaan bersendirian, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pilihan di tangan kita. Kita nak pilih yang mana satu? Nak bersenang-senang di dalam syurga ataupun nak bersenang-senang di dunia? Lebih sibukkan kawan di dunia yang membawa kita maksiat kepada Allah, ataupun kita nak kita nak bersahabat dan berteman dengan nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah Taala berikan nikmat, Allah Taala berikan teman-teman, sahabat-sahabat, pasangan-pasangan kepada kita di dalam syurga nanti. Okey, ini satu kenikmatan tuan-tuan, Allah Taala berikan. Kemudian Allah Taala menyebutkan fi zilalin, mereka ni akan duduk di bawah teduhan, yang mana Allah Taala sebut la yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka tidak akan terkena ataupun ternampak terikan cahaya matahari dan kepanasan dan sebagainya. Tidak ada dah tuan-tuan. Dalam syurga duduk dalam kawasan yang redup, tenang. Dunia kamu buat kerja agama, kamu buat seri dakwah contohlah, kita buat urusan-urusan agama ni sampai berpeluh-peluh, duduk di bawah cahaya matahari menyampaikan agama Allah. Dalam syurga nanti tidak ada lagi benda-benda itu. Kesusahan dunia digantikan dengan kesenangan dan kenikmatan dalam akhirat. Peluh tak ada, terikan panas matahari tidak ada. Yang ada adalah kenikmatan-kenikmatan sahaja. Dan Allah kata apa? Kamu dengan pasangan kamu bukan sekadar bersama dalam syurga, duduk bawah teduhan. Bahkan Allah kata alal araik muttaqiun, kamu akan dalam keadaan bersandar di atas pelamin. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah muttaqiun. Muttaqiun ni adalah bersandar. Bersandar adalah simbolik kepada kerehatan. Macam saya tuan-tuan, saya tengah duduk ni bersandar. Bersandar ni maksudnya simbolik kepada kerehatan. Dunia kita sibuk kerja keras dengan kerja agama. Kita buat macam-macam untuk agama Allah ni, pergi dakwah, pergi itu. Ada orang saya pernah jumpa tuan-tuan, sibuk buat kerja sana, sampai ke Afrika pergi, sampai ke pergi mana lagi? Amerika Latin, sampai ke macam-macam negara. Kerja dakwah teruk dahsyat tuan-tuan. Kita duduk senang-senang dekat sini, ada sahabat kita pergi Syria buat bantuan musim sejuk di Syria. Pasang kemah, bantu pelarian di sana, macam-macam. Tapi kata Allah, dalam syurga tuan-tuan rehat sungguh. Rehat sungguh. Hari ini kita boleh pilih, kita nak rehat dekat rumah ke, ataupun kita nak sibuk dekat tempat-tempat peperangan, di kancah-kancah peperangan kan, di negara-negara sana, ataupun di negeri-negeri kita, pergi ke Sabah. Kita buat misi mana Mas Syuaib? Jambungan kan? Kita tengok orang sana susah, daripada saya susah ke sana nak naik bot daripada ni nak pergi ke Jambungan tu, lebih baik saya duduk rumah, lebih baik saya bergaul dengan isteri, dengan pasangan. Kita boleh buat pilihan tuan-tuan. Tapi Allah kata berbaloi sibuk kamu di dunia, sebab kamu akan berehat selamanya dekat akhirat. Okey, duduk dengan pasangan-pasangan kamu, bersandar bersama dengan pasangan, berehat sungguhlah. Okey, tuan-tuan, saya nak sebut kepada tuan-tuan, araik ni tuan-tuan, dia adalah pelamin. Arika, kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, Ibnu Abbas sebutkan araik ni macam pelamin-pelamin pengantin tuan-tuan. Katil ataupun tempat singgasana yang dikhususkan untuk pengantin-pengantin. Maksudnya kalau orang berkahwin, dia ada tempat duduk dia ataupun pelamin yang dikhaskan untuk dia. Yang mana orang lain tak boleh usik. Kalau kita nak duduk, kamu bukan pengantin, tak boleh duduk sini, duduk bawah. Pengantin saya. Araik macam tu. Dia dihiasi, didekorasi, diletakkan wangian yang istimewa, yang special lah. Bahasa kita tuan-tuan, kalau pergi ke hotel, kita boleh pilih, saya nak bilik hotel yang untuk honeymoon. Dia akan dekorasi kitanya bilik tu macam bilik pengantin. Dikhaskan, itu araik. Duduk bersandar dalam tu, dalam keadaan perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Okey, tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, penghuni syurga punya tempat sandar dia. Kata Allah, muttaqiina ala furushim batainuha. Ni tuan-tuan boleh baca dalam surah apa? Surah Ar-Rahman kan. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabaraq. Kata Allah Ta'ala, penghuni syurga muttaqiin, dia akan bersandar ala furushim batainuha min istabaraq. Batain, dia punya tempat sandar dia tuan-tuan, kata Allah, batain, isi dia dalam tempat sandar dia min istabaraq. Istabaraq ni tuan-tuan adalah daripada sutera yang tebal dan lembut. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada dua sutera. Satu namanya sundus, satu lagi namanya istabaraq. Sundus ni adalah sutera licin dan nipis. Dia nipis tapi dia licin.
Istabrak adalah sutera yang tebal dan lembut. Okey, tuan-tuan bayangkan kalau saya duduk atas kerusi ni tuan-tuan, kerusi ni nampak cantik lah. Kursi depan saya ni kursi plastik. Kursi saya duduk ni ada span. Tapi dalam span tu tuan-tuan, apa ada? Ada papan, ada span kuning tu kan. Itu sahaja. Isinya biasa tuan-tuan. Yang cantiknya dekat luar, dihiasi dengan apa ni? Leathernya, dengan tempat apa armrestnya, macam-macam lah. Kita nampak dekorasi cantik. Tapi dalaman ni biasa je. Kalau ditogelkan tuan-tuan, nampak ada kayu, papan kayu, ada span. Itu sahaja. Tapi Allah kata, tempat sandar penghuni syurga, muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak. Dia punya isi dia adalah daripada sutera tebal. Tuan-tuan bayangkan yang ibu-ibu pakai sutera tu macam mana? Itu sundus. Kalau istabrak ni sutera tebal, sejuk dia, lembut dia. Tuan-tuan bayangkan sutera tu adalah isi dia. Luaran dia, lebih wallahu alam, kita tak tahu macam mana cantik dia. Okey, macam mana bertahtanya dia punya kerusi dia ataupun tempat sandar dia, wallahu alam. Sebab isi dia saja daripada sutera yang tebal dah. Isinya pun dah bukan grade A dah tuan-tuan, isinya pun dah dahsyat. Macam mana dia punya zahir dia lebih dahsyat. Ini adalah tempat sandar, tempat rehat bagi penghuni-penghuni syurga yang Allah Taala akan berikan kepada penghuni-penghuni syurga. Okey, baik, jelas tuan-tuan Yang ke-57. Bila kita baca ayat ini tuan-tuan, kita rasa teruja untuk buat kerja agama. Kita rasa tak penat nak buat kerja agama. Kan? Sebab itu Al-Ghazali sebutkan, bila kita tahu susah dan beratnya azab di hari mahsyar, di akhirat ni, menyebabkan kita akan rasa senang untuk melakukan ketaatan pada Allah, senang untuk kita meninggalkan maksiat kepada Allah. Tapi bila kita tak tahu betapa berat dan azabnya hari akhirat, itu menjadikan kita berat untuk melakukan ketaatan pada Allah. Okey, sebab itu cerita-cerita macam ni tuan-tuan, ayat-ayat seperti ini sentiasa kita ingat, sentiasa bermain di fikiran kita dan sentiasa meresap dalam hati kita, supaya ibadah kita rasa manis, ibadah kita rasa kuat, kita rasa lesu, jemu tuan-tuan, dia akan jadi recharge balik kan, refresh balik untuk diri kita. Okey, tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-57. Allah kata, lahum fiha fakihah wa lahum ma yad'un. Dan bagi mereka dalam syurga nanti akan memperoleh buah-buahan, macam-macam nikmat, bukan sekadar buah tuan-tuan, tapi apa-apa nikmat dalam syurga. Nikmat kedudukan, nikmat material, nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat pasangan, semua Allah akan izinkan di dalam syurga. Semuanya ada. Okey, maknanya kalimah fakihah tu Allah akan berikan buah-buahan apa yang kita hajatkan tuan-tuan, lebih daripada tu semua akan didatangkan. Dan kata Allah, ni infinity walahum ma yad'un, dan apa yang mereka nak, yang mereka doakan, yang mereka inginkan, yang mereka hajatkan, semua Allah Taala akan perkenankan. Tuan-tuan nak apa tuan-tuan, semua diperkenankan. Saya menarik tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam surah, tak ingat surah apa, tapi Allah Ta'ala bayangkan penghuni syurga ni, penghuni-penghuni dia macam apa? Wa idza ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kata Allah Ta'ala, kamu akan melihat penghuni-penghuni syurga ni, orang yang ditenggelami dengan kenikmatan, wa mulkan kabira, dan memiliki kerajaan yang sangat besar. Seolah-olahnya tuan-tuan, penghuni syurga, dalam syurga adalah seperti raja yang muda, raja penguasa yang muda, berkuasa, kaya raya, dan dia memperoleh apa yang dia hajatkan. Di fikiran kita tuan-tuan, kalau kita tengok raja-raja kita, saya minta maaf sebut tuan-tuan, anak-anak raja lah, bukan raja, anak-anak raja, lahir-lahir kaya raya tuan-tuan, apa yang dia nak, apa yang diinginkan, apa yang dia suka, semua dia boleh dapat. Bahkan dia dihormati, diberikan penghormatan, diberikan kemuliaan, diberikan sesuatu yang dia tak pernah minta pun. Kita bersusah payah nak hidup ni, nak survive. Berbeza dengan anak-anak raja kan. Allah kata dalam syurga nanti, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu akan lihat dalam syurga nanti benda yang dipenuhi dengan kenikmatan dan juga kerajaan-kerajaan yang besar. Siapa yang duduk dalam tu, iaitu penghuni-penghuni syurga, itulah yang mereka akan miliki. Macam seorang raja yang masih muda. Ada raja tua tuan-tuan, walaupun dia raja penuhi dengan nikmat, tapi bila dia tua, kesihatan tak mengizinkan, dia tak merasai nikmat-nikmat tersebut. Tapi bagi penghuni syurga, dia seolah-olah macam raja, ada kerajaan dia sendiri,
memiliki kuasa dia, memiliki kekayaan, memiliki kenikmatan, dia memperoleh penghormatan, memiliki apa yang dia nak, apa yang dia suka, Allah akan perkenankan. Ini sesuatu kenikmatan. Dan tuan-tuan kena faham, syurga ni sifat dia adalah surprise. Tema bagi syurga adalah surprise. Apa yang kita pernah lihat, pernah lihat kenikmatan, dia lebih daripada tu. Apa yang kita pernah bayangkan, dia lebih daripada tu. Apa yang pernah terlintas di fikiran kita, di hati kita, dia lebih daripada tu. Ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan bagi penghuni-penghuni syurga. Hebat tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya nak bawa sikit tuan-tuan. Saya ada bawa beberapa rujukan sedikit berkaitan tentang syurga. Nabi SAW bercerita tentang syurga, tingkatan-tingkatan berbeza. Di antara satu penghuni ke satu penghuni berbeza. Di antara penghuni syurga, melihat Nabi SAW di tempat yang tertinggi pun berbeza keadaan dia. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, inna ahlal jannah yatara'ayuna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'ayuna al-kawkabad durriyah al-ghabira fil ufuki minal masyriqi awal maghrib litafaduli ma bainahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ahli syurga akan melihat ahlul ghuraf. Ahlul ghuraf ni iaitu satu bilik yang dikhaskan untuk para nabi dan juga mereka yang akan ditempatkan di situ. Satu kita kata bilik eksklusif. Ini khas untuk nabi, para nabi dan juga ada beberapa orang yang dipilih oleh Allah. Kata Nabi SAW, antara penghuni syurga untuk lihat ahlul ghuraf ni, bilik-bilik eksklusif ni, kama yatara'ayunal kaukab, seperti mana mereka melihat sinaran bintang. Kita duduk kat bumi, kita tengok bintang jauh daripada kita tuan-tuan. Macam itulah bezanya penghuni syurga dengan ahlul ghuraf. Okey, itu bezanya ahli syurga dengan ahlu ghuraf. Tuan-tuan boleh bayangkan ini maknanya tempat Nabi, dan bersama dengan Nabi ni ada siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Yang kita sebut. Ini mereka yang duduk di bilik-bilik eksklusif ni, di syurga-syurga yang eksklusif. Beza dia, bayangkan tuan-tuan, tingkatan dia bukan sikit-sikit sampai kita nak rasa tak apalah, saya buat amalan sikit-sikit lah supaya saya masuk syurga pun cukup dah memadai. Di antara penghuni syurga pun membeza-bezakan keadaan dan kedudukan mereka berdasarkan kepada amalan-amalan mereka. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tapi tuan-tuan, nak dapat kepada syurga ni, ataupun kita kata nak dapat duduk seperti ahlul ghuraf ni bersama dengan Nabi ni, ada beberapa amalan yang Nabi sebut. Okay, yang ini pun dipanggil sebagai syafaat lah. Salah satu peluang untuk kita duduk sebagai ahlul ghuraf. Selain kita jadi orang yang siddiqin, syuhada, as-salihin. Siddiqin ni orang yang sentiasa membenarkan Nabi, yang mengikuti sunnah Nabi ni dari sudut ucapannya, perbuatan dia, perilaku dia. Dia orang-orang yang mati syahid, yang ikhlas berjuang di jalan Allah, orang-orang yang beramal saleh. Tapi juga ada juga peluang untuk orang-orang seperti kita untuk mendapat tempat seperti itu. Antara yang Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis, iaitu ada seorang sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Dia pernah tanya pada Nabi SAW, yang mana Nabi SAW pernah bersabda kepada Rabi'ah ni, kata Nabi, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu daripadaku. Rabi'ah ni tuan-tuan, dia sahabat Nabi yang berkhidmat untuk Nabi. Okey, dia ni kalau Nabi SAW nak solat, dia akan sediakan tempat wuduk Nabi. Sediakan air untuk Nabi wuduk, dan dia akan cuba memenuhi keperluan-keperluan Nabi. Ini Rabi'ah, dia khidmat kepada Nabi. Jadi Nabi pernah tanya, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu daripada aku cuba tunaikan, sebab Nabi rasa terhutang budi. Kemudian Rabi'ah kata apa? Aku minta agar aku ni dapat bersama dengan kamu ya Rasulullah. Maknanya berjiran, duduk dengan Nabi dalam syurga. Dapat masuk syurga satu nikmat, tapi dia kata kalau boleh saya nak duduk dengan kamu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada permintaan lain tak? Tuan-tuan boleh nampak kalau kita lah ada orang offer macam itu tuan-tuan, permintaan kita selalunya berpusing berputar berkaitan dengan dunia je lah. Doalah saya jadi kaya ke, doalah saya dapat isteri baik ke, dapat suami cantik ke, macam-macam itu je kita punya doa. Tapi sahabat Nabi,
Apa hajat kamu? Saya nak berjiran, saya nak bersama dengan kamu ya Rasulullah dekat syurga. Nah ini. Nabi kata ada permintaan lain ke? Kata Rabi'ah tak ada, itu sahaja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kata Nabi, maka engkau bantulah aku dengan memperbanyakkan sujud. Maksudnya apa? Memperbanyakkan solat sunat, maka itu menjadi asbab kamu akan dapat masuk ke dalam syurga Firdaus dan dapat berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau solat sunat kita jaga tuan-tuan, solat fardu lebih lagi lah. Okay, solat fardu giat. Solat fardu ni bukan sekadar solat 5 waktu, bahkan kita solat di awal waktu, bahkan kita solat berjemaah. Bukan sekadar solat berjemaah di awal waktu, bahkan kita ni berjaga solat sunat rawatib kita, solat-solat sunat kita. Yang ini yang Nabi maksudkan. Orang yang macam ni akan layak dapat duduk di syurga Firdaus berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau itu pun sukar tuan-tuan, amalan kita beza-beza tuan-tuan, iman kita beza-beza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu amalan yang membuatkan kamu boleh duduk dengan aku, bersama dengan aku dalam syurga. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Ataupun dalam ada yang lain, ana wa kafil al yatim fil jannah kahatain, kata Nabi. Aku dan juga penjaga anak yatim di dalam syurga nanti, kata Nabi, hakaza ataupun kahatain, seperti dua jari ini, seperti ini. Maknanya berdamping. Orang yang jaga anak yatim, yang pelihara anak yatim, bukan satu rumah anak yatim, bukan satu yayasan anak yatim tuan-tuan, walaupun seorang sahaja, dia akan duduk berjiran dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Sekalipun amalannya tak banyak, sekalipun ilmunya tak tinggi tuan-tuan, tapi kalau dia jaga sungguh benda ni, maknanya amalan-amalan fardu tu dia buatlah. Yang Allah perintah dia buat, yang Allah larang dia tinggalkan. Dia tambah lagi dengan amalan menjaga anak yatim ni, dia akan ada peluang untuk dapat amalan ni, dapat ganjaran ni, iaitu berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi hadis tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin siapa yang buat satu amalan ni, dia akan dapat juga masuk dalam syurga Allah berjiran dengan Nabi. Apa dia? Ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqa, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjamin sebuah rumah di bawah syurga bagi orang yang meninggalkan pertengkaran sekalipun dia benar. Okey, ini orang duk bergaduh bertengkar-tengkar ni tuan-tuan. Siapa yang meninggalkan pertengkaran sekalipun dia benar, Nabi kata, aku jamin satu buah rumah untuknya di dalam syurga. Dan satu buah rumah di tengah syurga. Tadi orang yang meninggalkan pertengkaran sekalipun dia benar, dia akan duduk, rumahnya akan dibina di bawah syurga. Siapa yang meninggalkan dusta, pembohongan sekalipun hanya untuk bergurau-gurau, kata Nabi, aku jamin satu rumah untuknya di tengah-tengah syurga. Dan siapa yang berakhlak mulia, bahasanya lembut, sopan santun, perilakunya disenangi kan, akhlaknya lunak, akhlak mulia ni tuan-tuan, kata Nabi, aku jamin untuknya sebuah rumah di syurga yang tertinggi. Ini antara amalan-amalan yang membuatkan kita memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, ini antaralah tuan-tuan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan pula ayat yang ke-58. Kalau nak berbicara berkaitan tentang syurga ni tuan-tuan, hakikatnya terlalu banyak sebenarnya. Nabi detailkan wangian syurga, makanan dalam syurga, bidadari syurga, macam-macam di-highlightkan dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebabkan kekangan masa kita dan sebagainya, tak sempatlah kita nak ulas semua. Kalau ada kesempatan yang akan datang, bolehlah kita ulas tuan-tuan, buat satu topik, kita cari satu kitab seperti mana kitab Imam Qurtubi, okey, yang cerita tentang alam-alam akhirat ni, satu kitab Imam Qurtubi tu, khususlah kita boleh detailkan berkaitan tentang ahli syurga. Tujuan dia supaya kita nampak gambaran visual yang Nabi SAW cerita, mudah-mudahan menambahkan kerinduan kita dan menguatkan semangat kekuatan kita untuk menambahkan lagi, meningkatkan lagi ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Okey, tuan-tuan perhatikan ayat 58. Allah kata apa? Salamun qawlam min rabbir rahim. Kata Allah Ta'ala, dikatakan kepada penghuni syurga, disampaikan kepada penghuni syurga, salam, ucapan salam,
min rabbihim rahim, sebagai ucapan selamat daripada Rabb yang Maha Penyayang. Ini satu perkara yang sangat luar biasa tuan-tuan, sebab kita akan bertemu dengan Allah dan Allah Ta'ala bercakap dengan kita berhadapan. Tidak ada lagi kenikmatan dalam syurga yang lebih tinggi daripada nikmat ini, melainkan Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada kita dan Allah Ta'ala menzahirkan dirinya kepada kita. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam surah Juz'u Amma yang kita pernah sentuh sebelum ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pernah sebut antara azab bagi ahli maksiat, dia ada dua azab. Satu azab di dunia, satu lagi azab akhirat. Iaitu kata Allah, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Siapa yang melakukan maksiat, kejahatan, bal ran, kata Allah, ran ala qulubihim, Allah Taala akan letakkan titik-titik hitam, noda-noda hitam, karat-karat hitam, dosa-dosa tu yang akan menutupi hati dia. Maknanya hati dia tak akan ditembusi dengan cahaya hidayah dah. Itu satu malapetaka yang Allah Ta'ala letakkan di dunia. Orang bagi nasihat, orang beri peringatan, orang sebut ayat-ayat Allah, dia tak ada apa-apa, saya tak rasa apa-apa. Sebab apa? Hatinya dah telah ditutupi dengan ran, titik hitam. Ini satu azab malapetaka bagi ahli maksiat di dunia. Tapi lebih azab lagi tuan-tuan, dekat akhirat pula kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Bahkan kata Allah Ta'ala, sesungguhnya pada hari akhirat nanti, kalau di dunia ahli maksiat ditutup hatinya daripada terima hidayah, bagi ahli maksiat juga di akhirat nanti lebih azab, iaitu dia akan ditutup matanya untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bagi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, seperti mana tuan-tuan boleh baca dalam kitab Al-I'tiqad fi Subulir Rasyad, karangan Imam Al-Baihaqi, menyebutkan kalau ahli neraka, Allah Ta'ala menyebutkan mereka akan ditutupi mata mereka daripada melihat Allah sebagai azab. Maka timbal balik tuan-tuan daripada itu, bagi ahli syurga pula, orang yang beriman akan diberikan nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita yang beriktikad ni meyakini melihat wajah Allah di akhirat itu adalah satu benda yang benar. Okay, ada orang kata tak boleh lihat wajah Allah. Ini sebahagian daripada kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Farqu Baina Firaq, ada beberapa kumpulan akidah ni yang kata kita tak boleh melihat wajah Allah. Tapi i'tiqad kita kata kita melihat wajah Allah sebab ayat ni. Okey, yang mana dalam surah Al-Mutaffifin Allah kata ahli maksiat matanya ditutup daripada melihat Allah. Itu satu azab. Jadi nikmat bagi penghuni syurga kita faham. Dia akan dizahirkan, diangkat hijabnya, dapat melihat Allah. Sebab itu kenikmatan. Okey. Ini dari sudut ilmu akidah lah. Ini satu kenikmatan. Jadi bukan sekadar dapat melihat Allah, tapi dalam ayat ni kata Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah Ta'ala sampaikanlah pula salam kepada penghuni-penghuni syurga. Ada juga tuan-tuan dalam beberapa hadis bercerita berkaitan tentang macam mana penghuni syurga akan melihat Allah, ada hari-harinya dan sebagainya. Yang ni pun saya tak sempat nak ulas sebab kalau sejujurnya saya memang tak sempat study lah. Tapi cerita tu ada disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Detail disebutkan oleh Nabi. Okey, selesai tuan-tuan untuk ayat yang ke-58 bercerita berkaitan tentang kenikmatan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada ahli-ahli syurga. Okey, kita tengok ayat yang ke-59. Yang ini Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang azab yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak beriman dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Okey, tuan-tuan perhatikan. Ada soalan ke apa, Syed? Ada? Ada. Sofa tak ada? Sekejap Syimah tanya. Dah ada jawapan kepada soalan saya minggu lepas. Oh, ya. Yeah. Rasulullah ditemukan dengan para rasul terdahulu di level dari langit surga. Bukankah semua rasul disebabkan di surga yang tertinggi? Jauh. Okey, baik. Bagi soalan Kak Syima yang tanya pada minggu lalu, adakah para nabi ni yang duduk di tingkat-tingkat yang bila Isra Mi'raj, Nabi jumpa langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi jumpa dengan Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa kan, Nabi Yusuf dan sebagainya, Nabi Yahya, kemudian Nabi Ibrahim.
Bila kita minta syurga Firdaus ni, seolah-olahnya kita minta lebih tinggi syurga daripada para nabi ni. Sebenarnya pada peristiwa Isra Mi'raj, nabi-nabi ni bukan duduk di tingkatan syurga. Maknanya bukan bererti Nabi jumpa Nabi Adam di langit pertama bererti Nabi Adam duduk syurganya di langit pertama. Makin atas maknanya makin tinggi syurganya. Tidak. Sebab syurga tu di tempat yang lain, okey, di alam yang lain, yang alam akhirat, yang kemudiannya nanti, okey, di kemudian nanti. Jadi para nabi ni akan duduk di tempat-tempat yang khusus seperti mana kita baca di sini, iaitu ahlul ghuraf tadi tu, nabi, para nabi, para syuhada, para salihin akan ada tempat yang khusus yang lebih tinggi daripada penghuni syurga. Jadi kalau duduk di syurga Firdaus dah tinggi dah, tapi yang ahlul ghuraf lagi tinggi lagi. Dan Nabi SAW disebutkan, dan kita selalu baca doa ni selepas azan, iaitu Nabi SAW duduk di tempat yang lagi tinggi, paling tinggi secara mutlak di dunia dan juga di akhirat nanti, iaitu Nabi duduk satu tempat namanya Al-Maqamul Wasilah. Di tempat yang paling tinggi. Ini kedudukan Nabi SAW. Jadi persoalan Puan Shima tu, bila bertanya adakah salah kita minta syurga yang tertinggi, menunjukkan kita adakah lebih tinggi daripada para Nabi, hakikatnya para Nabi bukanlah duduk di langit-langit yang pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Okay, itu dipertemukan oleh Allah dengan para Nabi tersebut. Hakikatnya pada hari akhirat, dia duduk di tempat yang khusus, yang eksklusif, yang lebih tinggi daripada penghuni-penghuni syurga. Jadi tak ada masalah kalau kita meminta untuk masuk ke dalam syurga Al-Firdaus. Okey? Baik. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengok ayat yang ke-59. Sebelum tu saya mintalah sesiapa yang menonton, kita doakan Puan Shima selamat. Dengar cerita dia warded, tapi hari ni dia dah boleh discharge insya-Allah. Jadi kita doalah Puan selamat, nanti kita boleh bertemu lagi. Banyak perbincangan kerja-kerja agama kita tak selesai lagi ni. Beratur menunggu kita, insya-Allah Puan. Okey, baik, ayat 59 Allah Taala sebut, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Kata Allah Ta'ala, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun," berpisahlah kamu daripada orang mukmin pada hari ini, iaitu orang-orang yang al-mujrimun, yang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tuan-tuan, kalau kita tengok pandangan daripada pandangan daripada para ulama tafsir, antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir menyebutkan pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan perintahkan manusia yang berada di mahsyar supaya dibezakan antara orang mukmin dan juga orang kafir. Maknanya orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka, manakala orang mukmin akan dimasukkan ke dalam syurga. Hakikat kita di dunia ni semuanya bersama. Kita seolah-olahnya nampak tidak ada perbezaan di antara orang kafir dan juga orang mukmin. Sama je saya dengan dia, bahkan seolah-olahnya lagi kita nampak orang kafir tu lebih baik hidupnya daripada kehidupan orang mukmin. Orang di masyarakat kita nampak dia ni lebih baik, mungkin Tuhan lebih sayang dia kot daripada orang mukmin. Orang mukmin hidupnya biasa-biasa sahaja, taklah kaya mana pun, taklah istimewa pun. Orang ini lebih lagi. Samalah begitu dengan kehidupan Nabi di Mekah ketika itu, yang memerintah Mekah, yang duduk di tempat-tempat yang tinggi, yang memegang pemerintahan di Mekah, semuanya orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Sedangkan orang mukmin kebanyakan adalah para hamba. Ada juga orang-orang kaya seperti Abu Bakar, Abdul Rahman, seperti Uthman, Uthman dan sebagainya. Ini sahabat-sahabat Nabi yang kaya, tapi kedudukan mereka ada kasta, ada perbezaan dengan orang-orang kaya. Tapi Allah kata pada hari akhirat, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun," dipisahkan pada hari itu. Dipisahkanlah orang-orang kafir dan orang beriman. Orang kafir akan dimasukkan dalam neraka, orang mukmin akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu belum lagi cerita-cerita di hari mahsyar, yang mana orang yang beriman kepada Allah, yang duduk dalam 7 VVIP itu, 7 golongan tu, akan duduk di bawah naungan yang khusus, kan? Orang-orang yang lain duduk dalam keadaan susah payah, kepenatan, berpeluh-peluh, duduk di bawah terikan cahaya matahari. Mereka duduk di satu tempat yang khusus, keselesaan, ketenangan. Di sini Allah dah pisahkan tuan-tuan. Ini membezakan, dan ini menampakkan keistimewaan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-60 tuan-tuan. Ayat yang ke-60 ni, ini satu ingatan kepada kita, dan kita sebenarnya sedia maklum. Kita memang sedia maklum dah, kita tahu dah
Tapi perkara ni tetap kita buat. Apa dia? Allah kata, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ahad ilaikum ya bani adam, bukankah aku telah perintahkan kepada kamu wahai bani Adam, anak cucu Adam, wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Ingatan ni tuan-tuan kita jumpa dalam banyak tempat. Banyak tempat disebutkan jangan sembah syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan, jangan bersahabat dengan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, aduwwum mubin, aduwwum mubin. Dia musuh kita, dia musuh kita. Allah sebut dah tuan-tuan. Bahkan dia membenci Adam, hasadnya iblis kepada Adam tu tuan-tuan, dia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan kita supaya kita akan berteman dengannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni Allah Taala dah tekankan, dan di sini menunjukkan keadilan Allah. Artinya di hari mahsyar kalau ada manusia yang akan diazab, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, jangan kita rasa dulu tak bagi tahu pun. Contohlah orang claim orang akan counter balik, kenapa saya kena azab, kenapa adakah Allah ni zalim dan sebagainya. Tidak, Allah tu Tuhan yang sangat adil. Dah diberikan peringatan yang mana daripada alam roh kita dah berjanji dengan Allah untuk hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya sahaja. Di dunia dah diingatkan kepada kita tentang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, tetapi kita sendiri yang memilih untuk mengikut jejak yang mana, sama ada nak menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Tuan-tuan kena ingat balik ayat pertama dalam surah Yasin ini, ayat 8 dan ayat 9 dan beberapa ayat yang awal tu, Allah Ta'ala ada bicara berkaitan tentang orang-orang yang terhalang mendapat hidayah, orang-orang yang melawan Nabi, orang-orang yang mengolok-olokkan dakwah Nabi SAW, yang sikit-sikit cakap mana azab Tuhan kamu, mana datangnya kiamat, macam mana boleh berlakunya hari kebangkitan ni. Benda tu diperolok-olokkan Nabi SAW. Orang yang macam ni lah Allah Ta'ala pesan pada dia, Allah ingatkan kepada kita, alla ta'budu syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Jangan. Ni ingatan-ingatan yang sentiasa berulang-ulang. Okey, kita tahu ni tuan-tuan, dan saya sebut dan saya pun tahu, tapi ada kalanya tuan-tuan tertewas juga kita di tangan syaitan. Macam mana tuan-tuan? Solatnya dilewat-lewatkan, amalannya dilengah-lengahkan, tahu kitanya kematian tu bila-bila, tapi bab bertaubat kita tangguhkan. Berapa ramai yang daripada Ramadan tahun lalu sampai hari ni istiqamah lagi jaga solat malam dia? Berapa ramai lagi yang daripada Ramadan hari tu sampai hari ni masih lagi baca Quran 1 juzuk satu hari, yang masih istiqamah? Berapa ramai? Kita boleh tanya diri kita tuan-tuan, kita boleh muhasabah diri kita. Adakah kita betul-betul berpegang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Sebab ayat ni Allah dah pesan dah, ulang-ulang dah. Jangan ikut jejak langkah syaitan, janganlah ikut jejak langkah syaitan. Tapi kita tetap nak buat. Berulang-ulang dipesan kepada kita. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ayat 61 Allah Taala sebutkan wa ani'buduni. Ayat 61 Allah Taala sebut wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu beribadah kepadaku, hadza siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus, tidak ada jalan yang lain. Lakukan ketaatan kepada Allah, perbuatan kita, ucapan kita, gerak laku kita, tindakan kita, semuanya atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ingat siapa yang menyebutkan, tapi disebutkan, ni bukan hadis tapi ni kata-kata hukama yang menyebutkan ibadah ni konsepnya luas. Jadikan setiap perbuatan kita, pekerjaan kita, ucapan disebut pada zaman dahulu, dia kata setiap cangkul kita, setiap jari-jari kita yang menjahit pakaian ni, pekerjaan-pekerjaan kita, jadikan ia sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita buat, apa yang kita bertindak, semuanya atas kerana Allah. Ini yang Allah redha kita buat. Saya buat ni kerana Allah, saya buat ni kerana Allah. Saya ingat tuan-tuan, tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, ada seorang wanita India.
Kalau tuan-tuan pergi Madinah, ada muzium Al-Quran yang berhampiran dengan Masjid Nabawi tu, depan tu. Ada muzium Al-Quran. Tuan-tuan akan tengok satu tempat khas diletakkan yang mana Quran itu adalah Quran yang bersulam, disulamkan oleh seorang wanita India, Muslimah daripada India. Dia sulam Quran tu selama tempoh 32 tahun tak silap saya, pada tahun 87. 1987 dia start sulam Quran. Berapa juzuk satu tu ada 3 juzuk tak silap saya, ada 10 kot, ada 10 besar tuan-tuan dia punya Quran dia. Tak silap saya satu jilid tu ada 3 juzuk. Disulam siap dengan baris, siap dengan titik. Bila ditanyakan kepada dia, kenapa kamu ada semangat, inspirasi untuk sulam ni ambil masa yang sangat panjang sampai 32 tahun, 31 tahun nak siapkan ni. Dia siap tuan-tuan, dia terus serahkan kepada kerajaan Saudi. Kerajaan Saudi letakkan dalam Muzium Al-Quran berhampiran dengan Masjid Nabawi. Dia kata apa? Kepakaran dia adalah sebagai guru menjahit. Kerja dia tu je sepanjang hayat dia. Tapi dia tak nak tinggalkan Al-Quran, dia tak nak jauh daripada Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran sebahagian daripada diri dia, iaitu dia sulam Al-Quran supaya dia sentiasa membaca dan melihat ayat-ayat Allah Ta'ala di dalam pekerjaan dia. Yang ini orang-orang insan-insan terpilih lah tuan-tuan. Kita tak boleh nak cakap apa. Kita pun tak boleh terbayang kan. Kita pun tak terfikir. Selalu kita ingat bila cerita agama, cerita tentang agama ni, ni mesti di masjid, di surau, ni orang-orang yang join NGO dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak. Dalam semua lapangan, dalam semua keadaan dan kerjaya, sebenarnya kita boleh buat kerja agama kita mengikut kemampuan kita masing-masing. Okey? Dan ini yang Allah Taala pesan kepada kita, wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Kamu hendaklah mentaati aku dalam semua tempat yang kamu duduk. Hadza siratul mustaqim, dan ini jalan yang lurus. Saya ulang pada minggu lalu tuan-tuan. Ramai yang merasakan Allah ni di satu-satu tempat sahaja. Pergi Mekah, pergi Madinah, barulah dia nak bertudung, barulah dia nak jaga solat, barulah nak jaga ucapan dia. Kalau saya tercakap salah, takut kena azab, takut terkena bala, takut kena bala petaka dekat Mekah, dekat Madinah kan. Balik Malaysia tuan-tuan, tak jaga ibadah pula, buat macam-macam maksiat, buat itu, buat ini. Seolah-olahnya Allah Ta'ala itu berada dekat Mekah, Madinah sahaja. Hakikatnya tuan-tuan, Allah Ta'ala berada di mana-mana. Lakukanlah ketaatan kepada Allah dalam semua tempat kita, dalam semua kerja kita, dalam semua gerak laku, perilaku, perbuatan, ucapan kita dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan pandu kita. Dan sentiasa letakkan Allah lebih dahulu daripada pergerakan kita tuan-tuan. Dan itu yang akan menjamin keselamatan kita dunia akhirat. Kita nak cakap sesuatu, bayangkan, ni Allah redha ke tidak? Kita nak buat sesuatu, ni Allah redha ke tidak? Percayalah, kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dan yang ke-62 tuan-tuan, kita akan berhenti di sini. Allah kata walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan Allah Taala menyebutkan tuan-tuan, bagi orang yang tak mengikut, yang tak menyembah Allah, bahkan memilih untuk menyembah syaitan ataupun mengikut jejak langkah syaitan, menuruti hawa nafsunya dan kehendak syaitan. Allah kata walaqad adalla minkum jibilan kathira, sesungguhnya itu syaitan telah menyesatkannya, jibilan kathira, kesesatan yang paling nyata tuan-tuan. Afalam takunu ta'qilun, apakah kamu tak berfikir, apakah kamu tak boleh gunakan akal kamu untuk membezakan apa yang baik, apa yang buruk, apa yang membawa kamu kepada syurga Allah yang dipenuhi dengan kenikmatan selama-lamanya? Adakah tetap nak memilih azab yang selama-lamanya itu sebagai satu kepuasan yang sementara di dunia? Ini satu ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan ulangi sedikitlah. Okey, baik, silakan. Daripada Nur Huda Abu Bakar. Okey. Ustaz, apa hukum orang yang guna ayat-ayat tertentu untuk berjual jampi, seperti tadi ayat dalam surah Yasin selepas irrigation dan surah Toha untuk hati suami anak, dan guna ayat Fatabiyani ikut semua sebagai ayat pengasih menundukkan suami. Okey, baik. Sebenarnya memang diajarkan. Okey, sebelum tu jawapan ni, kalau tanya pada saya, untuk untuk amalan-amalan seperti itu sebenarnya tak diajarkan dalam agama kita. Nak lembutkan hati suami, hati isteri, bacalah surah Taha. Tuan-tuan
tahu Umar Al-Khattab masuk Islam bila dia dengar adiknya Fatimah binti Al-Khattab baca surah Taha tu, bukan kerana surah tu macam sihir tuan-tuan, melembutkan hati Umar, tidak. Tapi sebenarnya Umar Al-Khattab ni dia adalah seorang penyair yang hebat pada zaman dia. Jadi bila dia dengar ayat-ayat Al-Quran, dia tahu ini bukan ucapan Muhammad ataupun mana penyair-penyair yang mengarang ayat-ayat ini, dan dia tahu itu adalah kalam Tuhan. Kita boleh sebut dalam bahasa kita tuan-tuan, hanya Jauhari yang mengenal manikam. Umar Al-Khattab dia duduk di zaman orang yang pakar ilmu bahasa Arab, pakar dengan ilmu syair. Jadi dia dengar ayat ni, dia tahu ini bukan kalam manusia, ini bukan kalam Muhammad, ini kalam Tuhan. Sebab itu bila dia dengar, dia terus beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi tak boleh kita sandarkan, oh baca ni melembutkan dan sebagainya. Begitu jugalah dengan kita lihat macam ayat 9 tadi kan, dijadikan dia sebagai amalan. Oh, siapa yang baca macam ni, baca ni lepas immigration, lepas poli trafik dan sebagainya. Sedangkan bila kita tahu terjemahan dia, tafsiran dia, tak seperti itu yang dimaksudkan. Tetapi ada juga yang Nabi bekalkan amalan kepada kita untuk memberi keselamatan. Yang penting tuan-tuan, apa amalan yang kita nak lakukan mesti bersandar pada perbuatan Nabi. Sebab Nabi orang yang paling mengetahui tentang agama ni. Misalnya, kita berada dalam keadaan kesusahan, kita berada dalam keadaan bahaya, ketakutan, kita tak tahu nak minta macam mana, Nabi ajarkan. Ni Nabi ajar, jadi boleh amalkan. Macam mana? Nabi ajarkan membaca surah Al-Mu'awizatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang disebutkan sendiri dalam hadis yang sahih. Iaitu Nabi kalau berada dalam kesukaran, kesusahan, berhajat pada Allah Ta'ala, Nabi akan baca Qul a'udzu birabbil falaq, dan Nabi akan baca Qul a'udzu birabbin nas. Macam itulah. Ini kita boleh amalkan. Bahkan Nabi SAW kata Aisyah, kalau Nabi berada dalam keadaan sakit pada tubuh Nabi, ada kesakitan, apa yang Nabi buat? Nabi akan baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dan Nabi akan letakkan tangan Nabi di tempat yang Nabi sakit. Bahkan Nabi SAW ketika hampir wafat dalam keadaan nazak, Aisyah sebutkan, Aisyah sendiri membaca Al-Mu'awizat, iaitu Qul a'udzu binnas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul huwallahu ahad di tangan Nabi, lalu diletakkan di tempat yang Nabi sakit ketika Nabi nazak. Ini antara amalan yang ditunjukkan dalam hadis. Kalau macam ni boleh. Tapi kalau seperti yang Puan Nurul Huda kata tadi, kalau saya nak buat macam ni kerana ini amalan ni, bagi saya ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Sebab itu kalau kita baca dalam kitab Muqaddimah, dia sebutkan perubatan Islam ni, dia adalah perubatan yang saintifik dan terbukti di makmal. Okay, terbukti di makmal. Ada satu kes, ni akhirlah tuan-tuan, akhir. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah kena ta'un ataupun kena sakit perut, tak silap saya. Kemudian Nabi jumpa dengan seorang sahabat Nabi namanya Al-Harith. Al-Harith ni dia belajar ilmu perubatan daripada Parsi. Apa Nabi buat? Nabi minta Al-Harith ni buat ubat untuk merawati sakit Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak silap saya dalam peristiwa Fatu Mekah, yang mana Al-Harith ni dia rendam beberapa biji kurma di dalam air, kemudian adalah dia campur sikit-sikit, kemudian diberi minum kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh. Kalau ikutkan tuan-tuan, Nabi boleh baca dengan jampi-jampi Nabi kan, melalui ayat-ayat Quran. Tapi Nabi nak tunjuk pengiktirafan Nabi kepada perubatan yang terbukti secara makmal dan perubatan yang saintifik. Sebab itu kalau orang kata perubatan Islam ni disandarkan hanya kepada bacaan-bacaan tertentu, guru, ustaz-ustaz tertentu, saya tak berapa setuju sebenarnya. Sebab dia adalah perubatan yang terbukti secara makmal. Perlu kepada pembelajaran yang lama, kajian yang betul, adunan yang betul sehingga dia menjadi ubat. Ini pandangan saya lah. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti dekat sini tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi manfaat sikit sebanyak. Kalau ada kesilapan mohon maklumkan, dan saya mohon maaf in advance lah. Mudah-mudahan ada teguran-teguran daripada tuan-tuan untuk penambahbaikan kita, dan semoga saya belajar sesuatu daripada tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.